Ya, dah. Assalamualaikum. Pada hari ini, kumpulan saya akan membincangkan tentang tajuk keyakinan tidak dihilangkan dengan syak dan isu-isu semasa. Sebelum saya dan rakan-rakan saya memulakan perbincangan ini, saya akan memperkenalkan sahabat saya iaitu Fitri, Qadawi, Syirah, Hafiz dan saya iaitu Izzah. Seterusnya, tanpa membuang masa, saya mempersilakan Fitri untuk menerangkan definisi. Dipersilakan. Okay, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini kita dapat bersama-sama untuk membahaskan tentang majlis ilmu. Okay. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Muhammad Fitri bin Jamuddin daripada kelas DPHU 6C dan memegang kad matrik DHU 2019-24326. Okey. Hari ini kita akan membahaskan tentang tajuk ataupun subjek usul kaedah fiqh yang bertajuk al-yakin la yajuz bila syak, itu perkara yang yakin tidak dihalangkan oleh syak dan isu-isu semasa. Okey, sebelum itu saya ingin menerangkan tentang definisi al-yakin la yajuz bila syak, iaitu perkara yang yakin tidak dihilangkan oleh syak. Okey. Secara asasnya, usul fiqh bergelar sekitar isu dalil-dalil serta kaedah-kaedah fiqh. Antara kaedah fiqh yang masyhur serta membantu dalam proses pengeluaran sesuatu hukum adalah kaedah al-yakin la yajuz ila syak, iaitu maksudnya keyakinan yang tidak dihilangkan dengan syak ataupun keraguan. Okey, dari sudut bahasa, keyakinan itu membawa erti sesuatu ilmu yang tidak ada bersamanya keraguan, manakala dari sudut istilah pula yang membawa maksud terhasilnya kepastian yang jazam, sama ada atau sesuatu itu berlaku atau tidak berlaku. Syak pula dari sudut bahasa bermaksud ragu-ragu, manakala dari sudut istilah syak membawa erti ragu-ragu terhadap sesuatu perbuatan sama ada berlaku atau tidak berlaku, iaitu tidak ada murajjih, iaitu sesuatu yang memberatkan salah satu ke atas satu yang lain. Dalam mensyarahkan makna kaedah ini, sebahagian ulama' berkata, sekiranya seseorang itu telah memastikan akan sesuatu, kemudian dia berasa syak, adakah perkara yang dipastikan itu telah hilang atau tidak, maka asasnya adalah masih kekal perkara yang dipastikan itu. Maka sesuatu itu kekal di atas apa yang telah dipastikan. Okay, seterusnya saya menyerahkan kepada rakan saya untuk menerangkan tentang dalil al-yakin la yajuz bila syak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afi bin Ismail. Nama muka saya DSU 2019-23422. Saya akan terangkan dalil lah yang berkaitan dengan isu kami, tentang tajuk kami ni. Okay. Saya akan masukkan, saya terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, maksudnya apabila salah seorang kamu mendapati ada sesuatu dalam perutnya lalu dia berasal musyrik, sama ada telah keluar sesuatu di perut atau tidak, maka janganlah dia keluar dari masjid sehinggalah dia mendengar ada bunyi atau mendapati ada bau lah. Yang itulah riwayat Muslimah. Berdasarkan kepada kaedah hadis, kaedah di atas, ia turun buat kepada beberapa kaedah yang lain seperti yang disebutkan oleh para ulama', iaitu kaedah maksudnya pada asalnya sesuatu itu kekal mengikut keadaan asalnya. Sebagai contohlah, dalam menjelaskan kaedah di atas, sekiranya seseorang yang hendak berpuasa itu makan pada penghujung malam lah, lalu dia berasa syak sama ada fajar telah terbit atau tidak, maka puasanya adalah sah kerana hukum asalnya adalah masih kekalnya malam lah. Ada lagi sebuah hadis, sabda Rasulullah SAW,
ia bermaksud seseorang lelaki datang mengadu kepada Rasulullah SAW bahawa ia berasa was-was lah. Adakah telah keluar sesuatu pada masa yang menunaikan sembahyang? Lalu baginda bersabda, janganlah kamu keluar daripada sembahyang sehinggalah kamu mendengar mendengar suara atau baunya lah. Okay, Rasulullah SAW memberi penjelasan kepada orang yang berasa was-was semasa menunaikan sembahyang supaya jangan keluarlah daripadanya sehingga ia merasa yakin tidak terhadas dengan mendengar suara atau mendapati baunya, kerana perkara yang diyakini tidak boleh dihilangkan kecuali oleh yang yakinnya, oleh yang yakin jugalah. Sebab tu hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bermaksud apabila seseorang kamu syak pada masa menunaikan sembahyang dan ia tidak mengetahui berapakah rakaat yang telah dilakukan, sama ada 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah ia ketepikanlah keraguan syak itulah dan binalah di atas apa yang dia yakinilah. Okey, dan dalil-dalil yang tersebut menunjukkan perintah Rasulullah SAW supaya beramal dengan yakin dan menafikan yang syak atau ragulah. Itulah hadis-hadis yang tentang isu tajuk kami lah, perkara yang yakin tidak dihilangkan oleh keraguan syak. Inilah dalil yang saya dapatkan. Okey, saya akan terahkan kepada kawan saya lah. Okey, seterusnya saya Nur Syahira binti Zainal Abidin. Saya akan menerangkan mengenai kaedah. Okey, di dalam fiqh ini terdapat sebuah kaedah yang bermaksud yakin tidak boleh sesuatu perkara itu jelas, kita tidak boleh menggunakan prasangka atau kemungkinan untuk menolak atau menindakan kejelasan tersebut. Di situ seseorang yang meyakini bahawa dirinya masih berada dalam keadaan taharah, kemudian timbul rasa ragu-ragu sama ada berlaku hadas ataupun tidak, maka katakan bahawa dia masih kekal berada dalam taharah, melainkan setelah dia meyakini berlakunya hadas yang membatalkan taharah seperti dia yakin yang dia telah kentut sama ada dia mendapati ada bunyi ataupun bau kentut tersebut. Itu saja. Seterusnya saya serahkan pada Fitri. Okey, baiklah. Sekarang saya akan menerangkan isu semasa yang berkaitan dengan al-yakin la yajuz bila syak, iaitu perkara yang yakin tidak dihilangkan dengan syak. Okey. Pada 2 Disember 2020 telah timbul isu sindiket kartel daging import haram di Senai Johor Baru yang melibatkan aktiviti pemalsuan perlabelan logo halal. Sindiket seperti ini berlaku disebabkan sikap tidak amanah serta tamak untuk mengawat keuntungan melampau dan mengabaikan keselamatan dan kesejahteraan pengguna. Berdasarkan laporan Akhbar Sinar Harian, syarikat pembekal terbabit menggunakan dokumen palsu termasuklah borang kastam, permit import, sijil halal dan resit bayaran. Daging tersebut dibawa masuk daripada 4 buah negara iaitu China, Ukraine, Brazil dan Argentina. Okey, perkara tersebut berada dalam kaedah asal. Bagi sesuatu itu harus hingga ada dalil yang menunjukkan haram atau disebut al-aslu fil asya' al-ibahatu hatta yadullu 'alal tahrim. Kartel daging ini adalah sebuah syarikat yang merupakan pemborong pelbagai jenis daging halal dan haram. Kebiasaannya, kartel daging import ini adalah dengan mengimport sama ada daging daripada sumber yang sah dan juga meletakkan daging-daging berstatus halal secara bercampur dengan daging yang tidak mempunyai sijil halal yang sah. Perkara ini menyebabkan status halal daging tersebut diragui dan memerlukan penelitian semula. Daripada dalil yang disebut dalam Al-Quran yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan thayyiba.
yang bermaksud, wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik. Daripada surah Al-Baqarah ayat 168. Selain itu, ada juga dalil yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Anna alzunna la yughni minal haqqi syai'a, yang bermaksud sesungguhnya zan ataupun sangkaan tidak menandingi kebenaran walau sedikit pun. Daripada surah Yunus ayat 36. Okay, daripada ayat tersebut, Imam Al-Tabrani dalam tafsiran beliau ke atas ayat ini menyebutkan sesungguhnya syak tidak memberi nilaian walaupun sedikit pun ke atas keyakinan, dan syak sedikit pun tidak menggantikan kedudukan keyakinan serta tidak memberi sebarang manfaat kerana sesuatu itu berhajat kepada keyakinan. Dalam isu ini, kita dapat lihat di mana status halalnya daging tersebut diragui. Dalam Islam, keraguan dapat dihilangkan status halalnya atau sahnya sesuatu perkara tersebut. Sama juga dengan isu kartel daging ini, ia menjadi haram dimakan jika kita meragukan status halalnya daging tersebut. Namun jika kita yakin dengan halalnya tersebut, keraguan itu dapat dihilangkan dan daging itu menjadi halal untuk dimakan. Okey, seterusnya saya serahkan kepada rakan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar tak? Dengar semua? Okey, saya ingin menerangkan tentang isu solat. Saya rasa dalam kalangan kita ramai pernah berlaku antara isu ini. Isu ini, dalam isu bilangan rakaat di dalam solat, seseorang yang berasa syak tentang bilangan rakaat solatnya, maka hendaklah dia menghilangkan syak dengan mengambil pendapat yang paling yakin dan pasti. Justru dalam kes kekeliruan tentang 2 atau 3 rakaat, maka seseorang menghilangkan syak dengan mengambil 2 rakaat yang pasti. Lalu di penghujung solat dia melakukan sujud sahwi. Ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, apabila salah seorang kamu berasa syak di dalam solatnya, kemudian dia tidak tahu berapa rakaatkah yang telah dilakukan, sama ada 3 rakaat atau 4 rakaat, maka hendaklah dia menghilangkan syak dan dia perlulah membina berdasarkan apa yang dia yakin. Riwayat Muslim. Hadis ini dikuatkan lagi dengan apa yang ditunjukkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, apabila salah seorang dari kamu berasa ragu-ragu terhadap bilangan rakaat, sama ada 2 rakaat dan 1 rakaat, maka jadikanlah ia sebagai 1 rakaat. Apabila berasa syak sama ada 2 rakaat atau 3 rakaat, maka jadikanlah ia sebagai 2 rakaat. Dan apabila seorang itu syak sama ada 3 rakaat atau 4 rakaat, maka jadikanlah ia sebagai 3 rakaat. Kemudian dia menyempurnakan baki-baki dari perbuatan solatnya, sehinggalah yang diragukan adalah pada rakaat, yakni rakaat yang lebih. Kemudian dia bersujud sebanyak 2 kali dalam keadaan dia duduk sebelum dia memberi salam. Menjawab problem itu tidak mungkin dihapuskan dengan syak yang datang kemudian. Ini selaras dengan kaedah fiqh. Keyakinan tidak hilang dengan syak. Ibn Nujaim berkata, syak tidak mungkin mengangkat keyakinan yang sebelumnya. Syekh Daud Al-Fatani dalam kitab menyebut tidak memudarat terhadap solatnya apabila timbul syak di pertengahan solat dan datang pula yakin selepasnya. Kaedah ini merupakan salah satu kaedah yang penting di dalam fiqh. Bahkan Al-Qadhi Husain Asy-Syafi'i menyatakan bahawa fiqh terbina dari 4 kaedah utama dan antaranya adalah kaedah keyakinan tidak dihilangkan dengan syak.
Kaedah ini mempunyai sandarannya dari nas-nas syarak daripada Al-Quran dan juga Sunnah. Antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonirrajim, inna zanna la yughni minal haqqi syai'a. Maksudnya sesungguhnya walaupun sedikit. Dalam surah Yunus, dalam setiap perkara sama ada dalam urusan keduniaan atau akhirat, seseorang itu hendaklah berpegang dengan hukum asal yang diyakini dan menghilangkan syak yang mengganggu fikiran kaedah ini. Hakikatnya menjelaskan bahawa menjadi satu tuntutan kepada setiap individu untuk meninggalkan segala keraguan dan syak dalam kehidupan kepada keyakinan yang menenangkan. Ini bertepatan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah SAW bersabda, yang bermaksud, tinggalkanlah perkara yang meragukan kamu pada perkara yang tidak meragukan kamu. Sesungguhnya kebenaran itu adalah ketenangan dan pembohongan itu sesuatu yang meragukan. Riwayat At-Tirmizi. Akhir sekali, semoga Allah memberi kefahaman yang tepat kepada kita semua dalam beragama. Amin, insya-Allah. Seterusnya, Okay, Assalamualaikum. Saya keterangkan isu saya ialah jangan syak dan ragu tentang rezeki lah. Okay, contoh seseorang ni kadang-kadang sikit masyarakat ni ada mengeluh tentang rezeki kan. Ada tak boleh makan lah apa semua tu lah. Jadi saya dah terangkan apabila roh ni ditiupkan di dalam baby, dalam janin pada umur 4 bulan, Allah kata ukhtu rizqahu. Tuliskanlah rezeki untuk dia. Itulah sebab itulah kita jangan bimbanglah orang yang beriman ni, jangan dia jangan syak dan ragu tentang rezeki ni. Contoh Sami yang berada dalam kuil pun tidak mati walaupun menyembah bahala, batu. Apatah lagi kita ni orang Islam, yang kita ni orang yang beriman kepada Allah SWT. Allah takkan biar kita ni dalam keadaan lapar. Itulah. Jadi jangan bimbanglah. Kalau kita tak ada kerja hari ni pun mungkin insya-Allah Allah akan berikan lebih kerja yang elok lagi untuk kita lah. Tu kita jangan fikir pelik-pelik tentang rezeki ni. Kalau dia buang kerja pun tetap boleh makan. Apatah lagi orang yang di dalam lokap tu pun ada makan. Kita lagi yang bebas ni pun yang kita boleh bagi boleh makan. Tu lah, jangan takutlah. Kalau kita ada anak yang banyak-banyak pun, ramai-ramai pun, setiap anak sudah siap dia tulis akan rezekinya, rezeki untuk mereka lah. Orang asli dalam hutan pun sudah ada rezekinya. Oleh itu kita jangan bimbang lah, di mana saja rezeki itu sudah ada untuk kita lah. Kita kena faham konsep inilah. Di mana sahaja rezeki sudah ada. Kalau bukan rezeki kita, mungkin dia akan hilang duit tu. Kira daripada Buah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, maksudnya sesungguhnya setiap kamu dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya dalam keadaan air mani selama 40 hari, kemudian berubah menjadi seketul darah selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpul daging selama 40 hari. Kemudian diutus kepadanya malaikat untuk ditiupkan kepadanya roh, dan malaikat diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara. Menetapkan 4 perkara, iaitu rezekinya, ajalnya, amalnya dan kesudahannya, sama ada dia derita atau bahagia. Macam inilah. Demi Allah, kamu ada yang melakukan amalan ahli syurga sehingga jarak antara dirinya dengan syurga tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, lalu dia melakukan amalan ahli neraka, maka masukkanlah dia ke dalam neraka lah. Sesungguhnya di antara kamu ada yang melakukan amalan
ahli amalan apa? Sesungguhnya di antara kamu yang neraka tinggal serta tapi tidak ditetapkan bagi ketentuan lah. Lalu apabila dia buat amalan kebaikan, dia macam kebaikan ahli syurga tu, lalu maka masuklah dia ke dalam syurga. Riwayat Muslim. Okey, di akhir hadis ini ada diceritakan berkaitan qada atau ketentuannya. Manusia itu telah ditetapkan oleh Allah SWT sejak di dalam rahim lagi. Itulah dalam setiap perkara, sama ada dalam urusan keduniaan atau akhirat, seseorang itu hendaklah berpegang dengan hukum asal lah yang diyakini dan menghilangkan syak yang mengganggu kita punya akal fikiran, kita punya hati kita tak tenang, kita buang semua tu. Kaedah ini hakikatnya menjelaskan bahawa menjadi satu tuntutan kepada setiap individu masyarakat untuk meninggalkan segala keraguan dan syak dalam kehidupan kepada keyakinan yang menenangkan. Kita kena cari keyakinan lah. Kita kena yakin apa yang kita buat semua ni untuk menenangkan hati fikiran kita dan segalanya lah. Diriwayatkan oleh Hasan bin Ali radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, maksudnya tinggalkanlah perkara yang meragukan kamu kepada perkara yang tidak meragukan kamu. Sesungguhnya kebenaran itu adalah ketenangan dan perbohongan itu suatu yang meragukan. Riwayat At-Tirmizi lah. Jadi hadis ni sangat jelas lah. Dia kata kita hendaklah buang segala keraguan tu. Kita kena yakin dengan sepenuh hati kita lah. Okay, janganlah kita rasa syak dan ragu tentang rezeki inilah. Kadang-kadang kita pernah rasa dan pernah rasalah kita ada berusaha sedaya upaya dan tapi kita tak dapat hasil yang kita nak tu lah. Jadi kita jangan mudah putus asa. InsyaAllah rezeki tu akan sampai walaupun lambat ataupun cepat. Tu orang tu apa dia nak bagi kita. InsyaAllah rezeki kita ni kita tak boleh bandingkan dengan orang lain lah. Kita tak boleh cemburu. Disebabkan cemburu tu kemungkinan kita boleh buat perkara-perkara syirik lah. Itulah, oleh itu janganlah kita bandingkan diri kita dengan itulah rezeki ni kita kena yakin Allah dia tetapkan lah 4 perkara tadi. Rezeki, ajal, amalnya, kesudahannya lah, derita atau bahagia. Itulah. Okay, insyaAllah saya akan serahkan kepada kawan saya lah, Faizah. Terima kasih Afi atas penerangan tadi. Seterusnya saya akan menerangkan tentang isu syak dalam wuduk. Melaksanakan rukun-rukun wuduk secara tertib atau mengikut susunan tertentu adalah kewajipan dalam wuduk. Jika seseorang itu gagal menunaikannya, maka ia adalah dosa. Ini berdasarkan firman Allah SWT. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sembahyang, maka berwuduklah, iaitu basuhlah muka kamu dan kedua belah tangan kamu meliputi siku, dan sapulah sebahagian dari kepada kamu dan basuhlah kedua belah kaki kamu meliputi surat Al-Ma'idah. Muhammad Al-Zuhaidi pernah berkata bahawa ayat ini memberitahu bahawa pada fardu wuduk itu adalah tersebut. Dimasukkan sapuan antara dua basuhan, lalu menunjuk tujuan untuk mewajibkan tertib dan kerana dilaksanakan kerana Nabi sebagainya. Sesungguhnya baginda tidak pernah berwuduk melainkan dalam keadaan tertib, seperti mana yang datang dalam ayat itu dan seperti mana yang disabdakan ketika haji wida. Hendaklah kamu mulakan dengan apa yang Allah mulakan dengannya. Riwayat Al-Nasai. Di sini menerangkan apabila berwuduk dan timbulnya syak dengan wuduk yang kita ambil sebagai contoh, apabila kita membasuh tangan, kita berkumur, kemudian kita membasuh muka. Lepas tu kemudian kita basuh tangan kita, lalu kita rasa syak muka kita tadi kita basuh ke belum. Ini isunya. Mungkin kita mungkin kita khayal, mungkin kita ada masalah dengan
masalah yang menyebabkan pemikiran kita khayal. Mungkin ada masalah yang menyebabkan pemikiran kita melayang. Contohnya ada masalah dengan family sehingga terbawa-bawa masalah ke masjid atau surau, dan dalam kepala kita asyik teringat masalah itu, masalah yang berlaku. Tetapi pemikiran kita asyik ingat itu ini. Lepas tu dah ambil semai buat wuduk tu, dah tanya dalam kepala muka dah basuh ke tidak. Bukan sahaja membabitkan perbaikan wuduk, malah dalam solat juga. Dalam solat, apabila kita takbiratul ihram, dah baca surah, tak kira dah kita solat dalam seorang ke atau imam menjadi imam kan. Ya, bila kita baca surah contohnya macam surah An-Nas, tiba-tiba rasa macam kita baca ke belum Al-Fatihah. Sebab apa? Kadang-kadang dalam pemikiran kita ni apabila diganggu oleh pekerjaan seharian, kemungkinan kita apabila diganggu oleh pekerjaan seharian, kita juga mungkin ada bergaduh dengan member ke kan. Lepas tu terbawa-bawa masalah itu dalam solat. Mungkin Allah menguji kita sebab manusia tidak daripada masalah dalam solat. Masalah dalam solat. Mungkin Allah masalah dan terbawa-bawa. Cuma sejauh mana kemampuan kita. Cumanya kita ambil wuduk dan basuh tangan, tiba-tiba muka rasa macam tak basuh. Perkara ini dihuraikan dengan lebih terperinci oleh Imam Al-Nawawi. Jika seseorang berwuduk secara terbalik, yakni dia memulakan dengan kedua-dua kakinya, kemudian kepalanya, kemudian kedua-dua tangannya, kemudian muka, maka tidak berhasil, melainkan mukanya saja jika dia menyertakan niat ketika membasuh muka. Jika dia berwuduk secara terbalik 2, 3 dan 4 kali, maka sempurnalah wuduknya. Jika dia dalam keadaan dia tidak ingat bahagian mana, maka hendaklah diulangi semula wuduk. Berdasarkan fakta di atas, dapat simpulkan bahawa sekiranya seseorang yang sedang menyapu teringat atau syak sama ada dia sudah basuh tangan atau belum, sedangkan tiada bukti seperti kebasahan pada semula wuduknya daripada muka. Sebaliknya hanya perlu membasuh lengan dan yang wajib dibasuh. Kemudian mengulangi semula sapuan kepala dan seterusnya. Seseorang itu tidak perlu mengulangi daripada awal kerana kesilapan tersebut ini kerana yang pertama dia tidak akan membatalkan rukun tertib. Yang kedua, berturut antara anggota wuduk atau al-muwalah juga adalah seseorang meninggalkan, maka ia tidak merosakkan kesahihan wuduk, apatah lagi jika dilakukan kerana terlupa. Yang ketiga, perbuatan yang banyak dan masa yang lama yang berlaku antara fardu-fardu wuduk tidak membatalkan secara mutlak wuduk tersebut. Wallahu a'lam. Seterusnya saya Okey, seterusnya isu saya mengenai makanan yang disangka halal dan syak pada halalnya. Yang pertama ialah perbuatan menipu dalam perniagaan adalah haram tanpa syak. Jika menipu barang yang buruk dengan gambaran yang baik adalah haram, dan Nabi SAW juga tidak akan mengaku pengikutnya. Apatah lagi menipu bahan yang haram dengan gambaran yang baik. Bahan yang halal, dan pasti dengan perbuatan tersebut adalah dosa besar. Dan yang kedua pula ialah pihak yang ditipu. Pihak yang ditipu sehingga menyangkakan bahan yang haram itu adalah halal dan tidak menanggung apa-apa dosa dan kesalahan di sisi agama.
Hal ini seperti dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran yang bermaksud, dan kamu pula tidak dikira berdosa dalam perkara yang kamu tersilap melakukannya, tetapi yang dikira berdosa itu ialah perbuatan yang disengajakan oleh jantung hati kamu. Dan ingatlah, Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan di dalam hadis juga Nabi SAW juga ada menyebut, Innallaha qad tajawaz an ummati al-khata' wan nasyan wa ma tukri wa alaihi. Sesungguhnya Allah memaafkan umatku atas kesilapan, lupa dan apa yang dipaksa ke atasnya. Riwayat Ibnu Majah. Dan di dalam Al-Quran, Allah mengajarkan kita agar berdoa kepadanya supaya tidak diambil tindakan ke atas apa yang kita lupa dan silap. Seperti firman Allah, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw a'ta'na, yang bermaksud, wahai Tuhan kami, janganlah engkau mengambil tindakan ke atas kami lupa ataupun kami tersilap. 86. Okey, dekat sini kita selalu dalam diri kita ataupun di setiap diri seseorang akan ada sikap was-was tentang sesuatu perkara kepada merasa yakin tentang kehalalannya. Yang mana yang kita tahu kepentingan ilmu dan perasaan was-was dalam diri seseorang. Dengan sikap hati-hati juga kita boleh menjadi baik, dan namun menjadi masalah bila kita was-was dengan sesuatu yang telah jelas kehalalannya. Sebagai contoh, kita meragui makanan yang dimasak oleh bangsa lain. Walaupun kita tahu dengan jelas bahawa sebaik untuk kita makan. Dengan itu, itulah yang dinamakan was-was, dan yang meragui sesuatu walaupun hal tersebut telah jelas bagi kita. Dan lagi seperti makanan yang dibawa oleh perkhidmatan penghantaran makanan, yang kita tahu boleh menolak kehalalan makanan itu hanya kerana ada sifat mungkin di dalam diri yang pembawa makanan itu telah menukar makanan itu ke dalam bungkusan yang berbekaskan khinzir. Umpamanya macam itulah. Kecuali kalau kita yakin dan mempunyai bukti yang jelas, barulah kita boleh mengelakkan perkara tersebut. Dan apa yang saya belajar dari sini ialah kepentingan ilmu dan kemampuan untuk berfikir dan membuat penilaian sendiri adalah sangat penting, kerana dia amat membantu apabila seseorang tu apabila kita ataupun seorang tu bermusafir dekat luar negara dan tempat-tempat yang kita tidak sekali, ialah diingatkan juga bahawa Islam itu bukanlah hanya persoalan halal dan adalah rahmat bagi sekalian alam, dan Islam itu juga adalah akhlak. Dan itu sahaja dari saya. Terusnya Kak Izzah. Seterusnya kesimpulan. Setiap perkara yang sama ada dalam urusan dunia maupun akhirat, seseorang itu hendaklah berpegang dengan hukum asal yang dia yakini dan menghilangkan syak yang mengganggu fikiran. Kaedah ini menjelaskan bahawa ianya menjadi satu tuntutan kepada setiap individu untuk meninggalkan segala keraguan dan syak dalam kehidupan kepada keyakinan yang menyenangkan seperti usaha gigih para fuqaha. Membina kaedah fiqh sangat bernilai dan sewajarnya dihargai oleh masyarakat Muslim. Ia mempermudahkan seseorang untuk mengetahui hukum fiqh kerana penguasaan terhadap semua masalah yang banyak adalah sukar. Di samping itu, ia mampu membentuk kemahiran fiqh yang kuat dan baik sekaligus dapat membantu untuk meneroka pelbagai isu fiqh semasa dalam penyelesaian yang tepat dan baik. Pengetahuan yang jitu mengenai kaedah ini juga pastinya menjadi asas yang kukuh untuk mempelajari hukum-hukum fiqh. Seterusnya, bagi seseorang yang tidak mengetahui keadaan ini, maka sudah tentu syaitan amat mudah untuk mempermainkan keraguannya. Oleh sebab itu, kaedah ini
amalan penting untuk dipelajari dan diamalkan dalam kehidupan sehari kita kerana dari menghadapi situasi-situasi yang pelbagai. Oh Allah. Baiklah, itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.